Hai guys, Assalamualaikum. Jadi hari ni aku akan cerita pasal kisah Nora Altakaka. Kisah ni berlaku pada tahun 1990-an di Kuwait, Tanah Arab. Jadi ada satu band ni yang sangat-sangat famous, yang terkenal di media-media sebagai band yang buat persembahan dekat majlis-majlis orang kenamaan. Majlis-majlis orang kenamaan je tau yang dia buat persembahan ni. Dekat majlis-majlis biasa, setahu aku tak. Macam tu lah. Tapi satu hari ni sangat mengejutkan media tau. Berita ni, berita yang mengejutkan tu apa? Berita tu ialah berita pasal Nora Altakaka dengan band dia ni nak stop buat persembahan sampai bila-bila. Jadi pihak-pihak media ni, diorang ni sangat terkejut. Diorang pun cuba kontak Nora Altakaka ni untuk bagi tahu kenapa nak berhenti macam ni, tiba-tiba je macam. Satu hari ni pihak media ada yang dah berjaya macam kontak dia, dan diorang ni pun akan bertemu dalam satu tarikh untuk mendapatkan penjelasan tentang perkara tu. Jadi satu hari ni wartawan tu pun pergilah ke rumah Nora Altakaka tu. Bila dia masuk rumah tu, tok. Lepas tu dia buka, rumah terbuka, pintu terbuka. Lepas tu yang mengejutkan dia, rumah tu bau kemenyan guys. Bau kemenyan. Dan dia pun pelik, kenapa bau kemenyan ni. Lepas tu dibawa masuk oleh pembantu rumah tu menuju ke pejabat Nora Altakaka. Dan apa yang mengejutkan dia, pejabat Nora Altakaka tu, dinding-dinding dia tu dipenuhi dengan ayat suci Al-Quran guys. Seram. Dia nampak Nora Altakaka ni sebagai seorang yang sangat kurus berbanding dengan masa dia buat persembahan, masa dia famous dulu kan. Masa dorang ni dah memulakan sesi perbualan dorang ni, Nora Altakaka ni tanya, kau betul-betul nak tahu ke apa yang kau nak tahu ni? Lepas tu wartawan tu kata, ya saya betul-betul nak tahu. Tapi wartawan tu kena berjanji yang dia tidak akan menokok tambah apa-apa yang telah diberitahu. Okay guys, pada malam tu Nora ni dia macam off day tau. Dia macam cuti, dia tak buat lah persembahan dekat mana-mana majlis pun kan. Dia ni dengan band dia ni tengah off day dorang, tengah menikmati off day dorang lah. Jadi tiba-tiba satu pukul berapa tau dalam malam tu, ada satu wanita tua yang call Nora Altakaka ni minta supaya dia buat persembahan dekat majlis perkahwinan anak dia pada malam tu juga. Jadi dia maksudnya dia nak suruh Nora Altakaka dengan band dia ni datang ke rumah tu untuk berpersembahan malam tu juga. Jadi Nora Altakaka ni dia macam mula-mula tu dia tolak, tapi bila dah wanita tua desak dia supaya buat juga dekat rumah tu, sebab alasannya anak perempuan kepada wanita tua tu sangat menggilai nyanyian Nora Altakaka ni. Jadi dia pun terpaksalah set up dengan dia punya band tu untuk datang ke rumah wanita tua tu untuk berpersembahan. Jadi guys, malam tu dia pun sampailah ke rumah wanita tua tu, seperti yang telah diberitahu ciri-ciri oleh wanita tua tu lah kan. Jadi yang sambut dorang ni kat luar tu adalah suami kepada wanita tua tu, iaitu ayah kepada anak perempuan wanita tua tu lah kan. Jadi dia pun cakap lah, okay, masuk. Nak berpersembahan kan? Jomlah masuk. Dia macam disambut dengan riang lah, dengan ceria oleh lelaki tu kan. Masuk. Lepas tu dorang pun dibawa ke bilik persalinan sebelum dorang buat persembahan lah kan. Diorang get ready lah sebelum buat persembahan dekat dalam bilik persalinan tu kan. Diorang get ready dulu, diorang macam tukar-tukar baju, diorang macam practice dulu, macam-macam lah diorang buat lagi. Yang penting diorang get ready dalam bilik persalinan tu. Wanita tua tu pun masuklah ke dalam bilik persalinan tu untuk berborak sekejap dengan band Nora Altakaka tu. Jadi Nora Altakaka ni pun bersalam lah dengan wanita tua tu. Dan bila dia salam wanita tua tu, dia rasa macam tangan wanita tua tu sangat kejung, sangat keras, sangat macam sejuk, dan dia rasa pelik sangat dengan keadaan tu. Tapi dia macam tak apalah, biasalah macam tu lah, tak apalah, biarlah macam tu dia tak tahu je, buat donor je lah kan. Jadi bila wanita tua tu keluar, tak lama kemudian satu grup budak perempuan ni pula masuk dalam bilik persalinan tu. Dan dorang nak tegur-tegur lah kan band Nora Altakaka tu kan. Dorang nak tegur, tapi yang Nora Altakaka dengan band ni perasan yang bilik tu jadi panas guys. Bilik tu jadi panas.
jadi macam bahang dia macam lain macam tu tak. Jadi macam apa ni panas-panas ni macam tu. Bila orang masuk, orang macam ramai-ramai, orang macam gitu. Jadi bila budak-budak perempuan tu keluar, orang pun macam, kau perasan dia rasa panas kan, macam tu. Macam tu lah diorang cakap. Diorang pun buat persembahan diorang yang pertama. Jadi lepas buat persembahan yang pertama tu, korang tahu tak, masa persembahan diorang pertama tu yang Nora tengah dengan band dia ni perasan, yang pelamin pengantin tu, pelamin dia sangat pelik tau guys. Pelamin dia berbentuk kepala manusia, besar pelamin tu. Kepala dan mulut dia tenganga. Dan dalam mulut kepala tu ada pasangan tu lah kan, pasangan pengantin yang untuk diorang buat persembahan tu. Pasangan tu sangat rare tau dengan pasangan yang sekarang. Korang pasangan tu diorang macam, diorang pakai baju, yang lakinya pakai baju seragam Uthmaniyah dan yang perempuan tu pakai baju serba hitam. Dan diorang berhadapan, diorang tengok sama sendiri, tengok macam kau tengok aku tengok kau, macam tu. Lepas tu diorang tak tengok langsung tetamu. Tetamu bising-bising rio-rio. Tetamu aku tak tahu rio ke tak. Cuma diorang tak pandang tetamu langsung. Jadi yang tetamu tu pandang apa? Tetamu tu pandang band Nora Alta ni untuk tunggu-tunggu diorang buat persembahan. Diorang tengok dengan, ada yang bengis, ada yang ada yang muka macam bukan sinis, macam gitu, macam tu lah, macam you know lah, kan you faham sendiri lah kan kenapa jadi macam tu kan diorang punya muka ni. Dan lepas, kita berbalik kepada yang lepas diorang berpersembahan tu. Semula lepas diorang berpersembahan, jadi Nora tengah ni dia rasa macam pening lah sikit, dia pening kan. Lepas tu dia nak perlukan masa bersendirian sekejap. Dia ni pun naik ke atas tingkat 2, tak ke tingkat 2 lah kan. Tingkat kedua dia nampak satu pintu bilik terbuka. Jadi dia tanpa fikir panjang, dia terus masuk dalam bilik tu. Masa dia tidur ni, dia mimpi sebuah lembaga yang sangat menyeramkan tengah kejar dia. Dan Nora tengah ni tak sempat pun lembaga tu kejar dia, dia terus terbangun. Lepas tu bila dia bangun tu, pintu bilik tu, bila nak buka pintu bilik tu kan, pintu bilik tu terkunci. Jadi mungkin ada orang kunci dari luar. Jadi dia macam tolong. Lepas tu dia pun baca-baca lah, dan akhirnya pintu bilik terbuka. Dia berjaya buka pintu bilik tu. Dia keluar dan dia pun diuji sekali lagi dengan kehadiran seorang budak lelaki yang tiba-tiba lari naik ke tingkat 3. Jadi ikut juga langkah budak lelaki tu. Tiba-tiba budak lelaki tu hilang macam tu. Lepas dia macam, apa aku buat ni, macam tu. Terus cepat-cepat turun bawah, pergi ke tangga kan. Lepas belum sempat dia nak pergi, tak silap aku lah, tak sempat dia pergi ke tingkat 1, tangga tingkat 1 tu, dia kaki terjatuh. Lepas tu ada bisikan dia dengar, Nora, nyanyi macam tu lah kan. Dia terus kuat hati untuk bangun dan dia pergi ke bilik persalinan tu semula. Dia masuk dan dia nampak sekumpulan band dia tu tengah mengerumuni Syam. Syam ni ahli band kumpulan tu lah, yang tengah menangis tersak-sak. Lepas tu bila dia nampak Nora, dia ceritakan kepada Nora yang Syam tadi dia naik atas. Dia buka pintu sebab dia dengar macam suara Nora dalam tu. Bila dia masuk, dia buka, dia nampak lembaga yang sangat menyeramkan. Dan dia tengok lembaga tu, tapi tiba-tiba dia macam kaki dia tarik pergi ke lembaga tu. Dia macam gitulah, macam tu kan. Macam terus automatik gerak ke arah lembaga tu dengan tidak semena-mena. Jadi lembaga tu terus tampar dia, lepas tu dia terus terjatuh. Jadi lepas jadi insiden tu, dia terus bangun dan dia terus turun ke bawah. Semula ni disergah oleh lembaga besar, badan besar. Dia katakan, buat apa kat sini kau tak boleh naik sini, orang biasa tak boleh naik sini. Macam bagi amaran lah, jangan naik situ lagi kan. Dia macam marah lah, lembaga besar tu marah kepada Syam tu kan. Lepas tu Syam pun turun bawah, lepas tu dia pun nangis tersak-sak. Situlah Nora Alta ni pun, ya ke, macam tu ke, macam tak apalah Syam, lepas ni kalau kau takut juga, kau tengok je bawah, macam tu. Kalau kau tak berani tengok muka orang, kau tengok je bawah. Dan diorang pun buat persembahan yang kali kedua. Jadi malam tu, dekat tengah malam dah kan, lepas tu dia macam makin ramai tetamu yang datang. Jadi diorang ni pun nyanyi. Diorang nyanyi kan, lepas tu tiba-tiba macam bila diorang nyanyi tu, suara diorang tenggelam dengan suara orang-orang yang nyanyi tu. Macam lain bunyi dia, macam garau, macam sengau, macam-macam suara yang tak sedap lah kan. Lain macam lah ni, macam tu.
Lepas tu Syam ni pun makin takut. Lepas tu aku takut macam tu kan. Lepas tu buat persembahan, lepas tu menyebabkan aku rasa macam menakjubkan gila. Sebab masa diorang menari tu, Nora atau kakak dengan band ni nampak orang-orang yang menari tu, diorang terselak kain diorang. Lepas tu nampak ke kambing diorang, kaki berbentuk kambing. Bayangkanlah nyanyi, tiba-tiba kain diorang begitu. Lepas tu tiba-tiba nampak kaki kambing. Macam tu. Korang, insyaAllah seram guys. Redo je lah diorang, macam kita kena buat lagi ni, kita kena kuat, kita kena fokus. Muka diorang pun macam makin diorang macam makin tak tentu arah, macam makin macam menakutkan keadaan suasana masa tu, tau guys. Lepas je azan subuh berkumandang, Allah Akbar, Allah Akbar, orang macam terhenti, macam tak dapat nak gerak. Diorang tak dapat nak gerak langsung, dan diorang punya muka semua bengis menghadap ke arah Nora atau kakak dengan band dia tu. Nora atau kakak ni pun mengambil peluang ni dengan band dia tu untuk lari cepat-cepat dari rumah tu. Diorang ni pun diselamatkan oleh seorang, memang orang tau, orang ni dia memang orang tulen. Dia bukan jin ke apa, dia memang orang. Jadi dia selamatkan Nora atau kakak dengan band dia tadi tu. Itulah punca Nora atau kakak dah tak nak buat persembahan dekat mana-mana majlis pun sebab diorang dah trauma. Syam ni pun dia didapati meninggal lah tak lama kemudian tu. Dan masa Nora pergi ke pengebumian Syam ni, dia nampak wanita tua tu menghadiri juga pengebumian tu guys. Orang rasa macam mana? Orang rasa macam itulah ceritanya guys. Okay guys, kalau korang suka dengan cerita ni, jangan lupa like dan subscribe dan komen dan share cerita aku ni. Jadi korang dah terlerai segala persoalan korang, okay? Dan bertemu kembali di video lain, okay? Okay guys, thank you, bye.